Toleransi agama merupakan asas keharmonian negara di mana ia menekankan sikap menghormati tingkah laku dan amalan agama lain yang tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Kekurangan toleransi agama akan membawa kesan kepada punca perpecahan dalam kalangan masyarakat majmuk. Pelbagai isu yang melibatkan agama akan mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia. Contoh isu toleransi agama di Malaysia adalah isu bunyi hon yang berlaku di Johor Bahru. Kejadian ini berlaku dengan seorang lelaki membuat bising dengan membunyikan hon keretanya semasa solat Jumaat di Surau Austin Perdana. Tindakan ini menimbulkan kekecohan dan menyebabkan dia dipukul oleh orang ramai. Sikap saling menghormati dan memahami harus diamalkan oleh setiap warga negara yang terdiri daripada berbagai bangsa dan agama di Malaysia bagi mengelakkan konflik antara kaum. Sekiranya setiap rakyat saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya akan terjamin. Rakyat juga akan lebih menghargai dan memuliakan hubungan antara kaum untuk menjamin perpaduan. Sikap toleransi juga penting dalam kehidupan kita. Malaysia memang mengharungi banyak rintangan dalam mencapai kemerdekaan. Rusuhan kaum 13 Mei 1969 masih terpahat dalam ingatan orang ramai, terutama mereka yang sudah mencapai usia emas itu banyak mengajar kita tentang erti perpaduan. Oleh itu, generasi muda juga perlu mendapat pengajaran daripadanya supaya dapat sentiasa sabar dan bertolak ansur dengan kaum lain. Contohnya, isu yang membunyikan hon ketika solat Jumaat di surau ini harus dielakkan. Berikut merupakan contoh-contoh nilai sosial mengenai toleransi agama dalam kalangan rakyat di Malaysia. Contoh pertama diambil dari Keratan Akhbar Sinar Harian pada tahun 2022, iaitu mengenai seorang mualaf yang tetap meraihkan Tahun Baru Cina bersama keluarganya. Walaupun berbeza agama, kita dapat lihat bahawa hubungan antara Liang Yu dengan keluarganya tetap erat dan utuh apabila dapat berkumpul bersama-sama setiap kali perayaan Tahun Baru Cina berlangsung. Menurut Liang Yu, hubungan kekeluargaan tidak akan terputus kerana seorang mualaf diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga masing-masing. Selain itu, keluarga Liang Yu juga tidak menyisihkannya, malah menerima isteri dan anaknya dengan hati yang terbuka. Seterusnya, contoh yang kedua diambil dari Keratan Akhbar Berita Harian pada tahun 2015, iaitu mengenai 8 orang sekawan yang sehati sejiwa walaupun berbeza bangsa dan agama. Persahabatan tersebut disulamkan dengan prinsip menghormati dan memahami amalan agama serta budaya masing-masing. Mereka tidak pernah mempersoalkan isu yang berbangkit seperti bunyi bising kerana bermain mercun ketika menyambut perayaan, bermain alat muzik ketika upacara keagamaan atau laungan azan. Malah mereka cuba untuk memahami ketika berbual antara satu sama lain. Contoh yang ketiga diambil dari Keratan Akhbar Harian Metro pada tahun 2018 mengenai sebuah keluarga yang meraihkan 3 perayaan. Nur Hafizatun Nisa merupakan mualaf tetap meraihkan Tahun Baru Cina bersama keluarganya dan turut meraihkan Deepavali kerana ibu bapanya berkahwin campur. Tiada sebarang pertikaian agama berlaku kerana mereka mengamalkan sikap hormat menghormati dan menerima antara satu sama lain. Kesimpulan, dalam menyatukan perpaduan yang kompleks dalam negara kita yang berbilang kaum, bangsa dan agama, sangatlah mencabar dan memulakan sikap dan amalan toleransi yang baik dan kuat.
Negara kita sangat unik dan menarik kerana kita hidup dengan aman dan harmoni meskipun berbilang kaum dan agama. Hal ini disebabkan oleh sikap kita yang menghormati budaya dan anutan, tidak mendiskriminasi mereka yang berbilang agama, meraihkan perayaan dan tidak mempertikaikan anutan yang mereka amalkan. Akhir kata, jelas dan sangat tepat bahawa dengan sikap toleransi agama, perpaduan dalam masyarakat akan terbentuk dalam keadaan yang harmoni dan selamat. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.